Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur alaina bi rahmatik wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi dan ahli jatang kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tamu-tamunya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmatnya kita pada malam ni sama-sama dapat berkumpul di surau. Kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita di dalam golongan orang-orang yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, Nabi SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mana ramai di kalangan manusia yang tertipu dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan. Jadi dengan kesehatan yang Allah berikan pada kita, dengan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, kita manfaatkan kepada tempat-tempat jalan-jalan kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita ni dijauhkan daripada golongan yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku iaitu Allah akan menambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, sesungguhnya jika kamu kufur engkar, ingatlah sesungguhnya azab aku iaitu azab Allah amat keras, amat berat untuk kita tanggung. Baik, tuan-tuan sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita melafazkan syukur alhamdulillah kerana kita diberikan kesempatan berada di dalam bulan-bulan haji
Kita sekarang ni berada di dalam bulan-bulan haji. Bulan haji ni tuan-tuan ada 3 bulan. Bermula daripada Syawal, Zulqaidah dan juga Zulhijjah. Itulah yang dinamakan bulan-bulan haji. Bermula 1 Syawal hinggalah 10 Zulhijjah. Itulah dia yang dikatakan bulan-bulan haji. Hari ini kita dah masuk 20 Zulqaidah. 20 Zulqaidah. Maksudnya tuan-tuan tak lama lagi lah umat Islam akan menunaikan kefarduan yang kelima, iaitu menunaikan haji dan umrah bagi mereka-mereka yang berkemampuan dan juga mereka-mereka yang terpilih untuk menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang tak terpilih tuan-tuan ataupun belum rezekinya, antara ibadat yang dituntut untuk kita laksanakan apa dia tuan-tuan? Ibadat korban. Ibadat menyembelih binatang korban sebagai tanda kita ni mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sudah memberi kita banyak sangat nikmat yang tidak terhingga. Washalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu solat menyembah Tuhan kamu dan hendaklah kamu menyembelih binatang sebagai sembelihan korban. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini juga tergolong di dalam golongan yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tadi, iaitu perintah menyembelih binatang korban. Baik, insya-Allah malam ni kita menyambung pengajian kita tuan-tuan berkenaan dengan ilmu miras ataupun ilmu berkenaan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mati, ataupun kita lebih kenali sebagai ilmu pusaka, ataupun ilmu harta pusaka. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjumpaan dah berapa kali kita jumpa ni tuan-tuan, secara khususnya kita dah berada di klimaks lah, di penghujung penghujung ilmu. Kalau ikut sukatan penghujung ilmu lah. Tapi yang dah kita belajar ni, faham tak faham tu nombor 2. Itu kefahaman itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu faraid ni tuan-tuan bukan setakat kita dengar saja. Dia perlu difahami dan perlu diingati. Sebab dulu saya nak faham ni pun tuan-tuan makan masa bertahun-tahun. Nak hadam benda tu. Itu pun kadang-kadang sekarang dah lupa-lupa juga. Okey, baik. Tapi apabila kita ulang balik insya-Allah, benda yang kita ulang-ulang ni tuan-tuan, insya-Allah dia akan sentiasa ingatlah. Sama juga kita tuan-tuan, hari-hari kita baca surah Al-Fatihah, dah hadam dah hafal dah. Tapi kalau baca Yasin setahun sekali memang tak hafal lah. Sebab dia hanya setahun sekali. Yang hari-hari kita dah ulang-ulang yang tu insya-Allah. Baik. Di antara malam ni tuan-tuan kita akan melihat salah satu daripada bahagian ataupun perkara yang penting dalam bab pusaka ini, iaitu al-hajbu. Al-hajbu, pendindingan. Sebelum ni kita dah belajar tentang waris, siapa yang layak untuk mendapat harta pusaka. Waris itu ada 4 golongan. Yang pertama disebut sebagai ashabul furud. Ashabul furud ni waris yang mana bahagian kadarnya Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan. Dan kadar yang Allah tetapkan tu ada dalam Quran, dan nombornya tu, nombor pecahan kadar itu ada 6 dalam Quran sebut. Pertama 1/2, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Ini nombor pecahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176 surah An-Nisa. Ayat tu tuan-tuan boleh buka balik nanti bila-bila ada kelapangan, buka Quran dalam surah An-Nisa
Allah sebut siapa dia punya waris dan kadar bahagian bagi waris tersebut. Waris-waris yang disebut dalam Quran ni tuan-tuan disebut sebagai ashabul furud. Bahagian mereka Allah dah tetapkan. Apabila Allah dah tetapkan, manusia tak boleh nak campur tangan. Maksudnya nak ubah, nak lebihkan pun tak boleh, nak kurangkan pun tak boleh. Kalau Allah kata 1/2, 1/2 lah. Kalau Allah kata 1/3, 1/3 lah. Ini hak Allah yang tak boleh manusia nak campur tangan. Okay. Sebab hari ini kadang-kadang ada orang mempertikaikan tentang hukum faraid ini. Buat apa nak ambil faraid? Dia tak boleh lah gitu tuan-tuan. Sebab itu ketentuan. Apa hikmahnya? Yang tu kadang-kadang sebab apa yang disebut dalam Quran ni tuan-tuan. Hikmahnya kadang-kadang kita boleh dapat hikmah, kita boleh capai, kita boleh memahami hikmah tersebut. Dan ada kalanya apa yang disebut dalam Quran, hikmahnya hanya Allah saja yang mengetahui. Sebagai contoh, saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam harta pusaka ni tuan-tuan, ada ketikanya ahli waris itu yang tak ada kena-mena, maksudnya yang tak terlibat dalam kehidupan keluarga tersebut. Tapi dia waris. Tapi dalam kehidupan si mati tadi tu, yang menjadi waris ni langsung tak pernah terlibat dalam kehidupan si mati waktu si mati itu hidup. Sebagai contoh lah tuan-tuan. Apa dia? Apabila A meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan dia meninggalkan anak perempuan. Contoh anak perempuan 2 orang. Jadi apabila A mati tu tuan-tuan, hartanya akan jatuh pada isterinya tadi tu 1/8. Sebab apa? Sebab si mati ada anak. Dan anak itu kebetulan anak dia perempuan 2 orang. Jadi 2 orang dia akan dapat 2/3. Jadi boleh tak ahli keluarga tadi habiskan? Tak boleh. Ada baki. Bakinya bagaimana tuan-tuan? Bakinya pergi adik-beradik si mati. Adik-beradik si mati tuan-tuan, dia hidup bersama bila? Bila dia hidup bersama? Ketika mana? Waktu kecil lah. Waktu remaja, belum berkahwin, belum berkeluarga, dia hidup serumah. Selepas berkahwin, dah hidup keluarga sendiri, adakah adik-beradik ambil tahu tentang keluarga ni? Ada tuan-tuan? Tak ada kan? Adakah sama-sama mengumpul harta sama-sama tuan-tuan? Tak. Tapi apabila berlaku kematian dalam situasi yang sedemikian, bakinya akan pergi mana? Bakinya pergi kepada adik-beradik si mati. Yang ini yang banyak kita manusia ni duk pertikai. Yang pertikai siapa? Isteri si mati. Yang pertikai siapa? Anak-anak si mati. Ustaz, kenapa apabila suami saya mati, kami ni yang hidup bersama dengan arwah dulu, yang susah payah mengumpul harta, tiba-tiba apabila arwah mati, sebahagian hartanya pergi kepada orang lain yang langsung tak ada kena-mengena dengan keluarga kami, walaupun dia saudara kepada ataupun dia waris, dia sebahagian waris kepada, tapi dalam pencarian harta dia langsung tak terlibat. Tuan-tuan perasan tak? Inilah yang berlaku. Adakah kita boleh nak menyalahkan Allah? Sebab hukum tu ada dalam Quran sebut. Adakah kita nak menyalahkan Allah, tuan-tuan? Adakah Allah tak adil? Contohlah kan. Ini yang ramai kadang-kadang orang duk bertanya dan mempertikaikan isu yang sedemikian. Baik, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya pada saya jawab beberapa jawapan lah. Yang pertama hukum Allah, jangan pertikaikan. Sebab apa yang Allah sebut tu ada hikmahnya. Dan tu yang saya sebut kadang-kadang hikmah daripada perintah Allah tu kadang-kadang kita boleh capai dengan akal kita dan kadang-kadang kita tak boleh nak capai dengan akal kita. Kita serah pada Allah dan kita yakin itu pasti ada kebaikannya lah.
Dan yang pasti yakin itu merupakan satu ujian. Itu ya. Yang kedua, sebagai seorang waris yang dapat, contoh tadi waris apa tuan-tuan? Warisnya siapa? Adik-beradik. Adik-beradik si mati. Bagi adik-beradik si mati ni tuan, kalau dia ni yang betul-betul dia memahami tentang hukum, dia memahami tentang kehidupan tuan-tuan, dia akan pertama, andai kata dia merupakan waris, anak saudara yang ditinggalkan oleh abang dia, contohlah tuan-tuan, bawah umur. Dia ni yang lelaki, adik-beradik semati, dia adalah wali kepada anak tadi. Anak tadi pula, kebetulan kalau anak yatim lah, maksudnya anak di bawah umur, itu adalah walinya. Itu adalah yang perlu dijaga. Tanggungjawab sebagai wali lah. Tanggungjawab sebagai orang yang memastikan. Tapi kadang-kadang kita ni tuan-tuan, yang ke arah itu mungkin ada, alhamdulillah. Tapi kebanyakannya apa? Alhamdulillah, aku dapat rezeki terpijak. Itu je. Betul? Yang tu memang yang paling ramai lah tuan-tuan. Alhamdulillah, aku dapat rezeki terpijak. Tak payah nak susah-susah, dapat perintah, kita dapat harta. Bagi mereka yang prihatin, contoh ada beberapa kes tuan-tuan yang prihatin, dia sanggup, dia terima hak dia, memang dia tahu itu adalah haknya, tapi sebab keprihatinan, apa yang mereka buat tuan-tuan? Dia serahkan semula bahagiannya kepada siapa? Kepada anak saudara dia. Saya jumpa satu kes tuan-tuan, alhamdulillah, semoga Allah merahmati dia. Anak dia meninggal dunia. Ni bapa dapat bahagian. Kebetulan anaknya perempuan. Jadi bapa dapat bahagian daripada harta peninggalan anaknya. Anaknya dah meninggal dunia. Dan bahagian dia pun boleh tahanlah dapatnya tuan-tuan. Bukan 2,000, bukan 3,000. 500,000 daripada harta peninggalan anak dia. Dia terima bahagian dia. Kerana dia tahu itu hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang dibuat oleh seorang bapa ni tuan-tuan? Dia serahkan balik bahagian dia kepada anak-anak dia. Pada cucu. Anak kepada arwah lah. Cucu dia lah tuan-tuan. Tu. Kalau kita lah agak-agak macam mana? 1,5 juta tuan-tuan. 1,5 juta. Maksudnya kalau 1,5 juta kita boleh round dunia ni tuan-tuan. Melancong dan sebagainya. Contoh lah, ni contoh. Tapi ini kisah benar. Saya jumpa kat mana ni? Kampung Bukit Kerayung. Tahu kan? Kenal kot Kampung Bukit Kerayung kan? Tu. Jumpa satu hamba Allah. Walaupun itu hak dia. Tapi dia kata dia tak nak. Dia terima dan dia pulangkan semula pada cucu-cucunya. Jadi nak jumpa manusia yang macam ni tuan-tuan, susah. Biasanya apa? Rezeki. Itu je lah. Jadi itu. Yang ni yang kadang-kadang kita lihat situasi yang berlaku lah tuan-tuan. Okey. Berbalik kepada waris. Ni waris lah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ketentuan hukum Allah tu kita tak boleh nak bantah. Mungkin dari segi mata kasar kita, macam Allah tak adil. Betul? Macam Allah tak adil. Tapi itulah hukum. Dan ada hikmah di sebalik hukum tersebut. Okey. Baik. Itu waris yang dikatakan ashabul furud. Yang kedua, waris dia disebut sebagai apa tuan-tuan? Asabah. Asabah ni waris yang bahagian mereka Allah Subhanahu Wa Taala tak tentu. Tak tetapkan kadarnya. Berapa. Yang tu majoritinya kita lah tuan-tuan. Yang disandarkan belah lelaki. Okay. Kemudian zawil arham. Zawil arham ni kita tak payah bahas panjang lebar sebab di Malaysia zawil arham memang automatik tertolak. Tak ada. Tak diguna pakai lah. Okay. Dan yang keempat, waris yang diwujud disebabkan undang-undang, peruntukan undang-undang, iaitu Baitul Mal.
Ini juga waris yang waris sebab apa? Sebab bahagian harta si mati tadi itu tak dapat nak habiskan, ataupun si mati ini tidak meninggalkan waris, maka bahagiannya pergi kepada Baitul Mal. Okey, baik. Jadi untuk malam ni tuan-tuan, pendindingan Al-Hajbu. Maksudnya yang dikatakan pendindingan ni tuan-tuan, apa dia? Halangan seseorang waris tertentu yang telah mencukupi sebab-sebab dan syarat-syarat pewarisan dari mendapat harta pusaka, sama ada keseluruhan atau sebahagian, kerana ada waris lain yang berhak untuk mendapat harta pusaka. Baik. Jadi di dalam waris tadi itu tuan-tuan, daripada ashabul furud, asobah, lepas tu pergi Baitul Mal tu tuan-tuan. Ya, ashabul furud dengan asobah ni tuan-tuan, lebih kurang ada 24. Lebih kurang ada 24. Dalam 24 ni tuan-tuan, andai kata kalau saya mati, 24 tu wujud. 23 lah. Saya tolak saya. 23 wujud. Adakah saya mati yang 23 wujud tu semua dapat? Tak. Inilah dia bahagian pendindingan. Al-Hajbu. Maksudnya tidak semua akan dapat. Walaupun mereka ini adalah yang digelar sebagai waris. Kerana cukup syaratnya. Sebab, kenapa? Sebab dia disandarkan kepada apa? Sebab kekeluargaan nasab. Dia ada salul garun, kekeluargaan nasab. Memang dia ada kelayakan semua. Tetapi tak semua dah dapat. Jadi hakikatnya tuan-tuan, kalau kita mati ni, 6 golongan yang pasti akan dapat. 6 orang yang pasti akan dapat. Pertama siapa tuan-tuan? Suami, isteri, ibu, bapa, anak laki, anak perempuan. Contoh saya, kalau saya mati, saya ada isteri. Isteri dapat. Saya ada bapa. Bapa dapat. Saya ada ibu. Ibu hidup lagi. Ibu akan dapat. Saya ada anak laki. Anak laki pasti akan dapat. Saya ada anak perempuan. Anak perempuan akan dapat. Ini golongan yang paling hampir dengan kita. Ada 6 golongan ni yang lain. 24 tolak 6 berapa? Lebih kurang 18. 18 tunggu dekat koridor je. Dekat bahagian eper. Rumah tu kat eper. Kau duduk dulu. Yang 6 ni dulu dapat. Andai kata yang 6 ni ada yang lopong. Yang lopong lah tuan-tuan. Maksudnya lopong contoh apa tuan-tuan? Apabila saya mati, saya ada isteri, ibu saya dah tak ada, bapa saya dah tak ada. Saya hanya ada anak perempuan saja seorang. Contoh, ni contoh. Tu dah lopong lah tuan-tuan. Jadi apabila lopong, barulah yang dekat koridor, kat eper rumah kita, kat beranda rumah kita, kita boleh panggil satu-satu, ikut kelayakan. Siapa yang mula-mula layak? Adik, beradik. Okey, nenek ada tak? Kalau nenek saya hidup, dia layak dapat. Kalau datuk saya hidup lagi, dia layaklah dapat. Sebab bapa saya dah mati dulu. Nenek ibu saya dah mati dulu. Okey, baik. Kemudian, saya tak ada anak lelaki. Saya cuma ada anak perempuan. Jadi siapa lagi yang akan dapat harta tersebut tuan-tuan? Adik-beradik saya. Adik-beradik saya lah. Sama ada adik-beradik saya itu lelaki maupun perempuan. Sama ada yang seibu sebapa ataupun yang sebapa. Dia tengok dulu. Kalau seibu sebapa ada, yang sebapa tertolak. Dia seibu sebapa dulu ambil. Itu situasi. Jadi sebab itu dia berubah. Jadi ini realiti yang akan kita semua hadapi tuan-tuan. Sama ada kita sendiri hadapi apabila ayah kita meninggal ataupun ibu kita meninggal. Kita sebagai anak kita akan hadapi. Ataupun esok apabila kita mati, anak-anak kita pula yang akan hadapi situasi
tersebut. Jadi itu yang dikatakan waris. Jadi pendindingan tu tadi, dia yang menghalang seseorang. Dan yang menghalang seseorang daripada waris tu tuan-tuan, dia dalam dua kategori. Dia menghalang dalam bentuk hanya mengurangkan bahagiannya sahaja. Mengurangkan bahagiannya saja, tapi dia tetap dapat, tapi bahagiannya dikurangkan daripada yang asal. Dan satu lagi kategori, terus dihalang, langsung tak dapat sebab ada waris yang lebih hampir, waris yang lebih dekat. Sebagai contoh, seorang isteri, asal seorang isteri apabila suami mati dia akan dapat 1/4 daripada harta peninggalan suami. Tetapi disebabkan si suami tadi yang mati itu ada anak, maka si isteri dihalang mendapat 1/4, dia hanya akan dapat 1/8. Itu maksudnya didinding al-hajbu, dikurangkan bahagiannya. Sama juga seorang suami. Apabila seorang isteri mati, suami asalnya dia layak dapat 1/2, separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Tetapi disebabkan istrinya tadi ketika mana dia mati, dia ada anak, dia ada zuriat. Sama ada zuriat bersama suaminya tadi, ataupun zuriat bersama suaminya yang dulu. Yang penting dia ada zuriat. Maka pada waktu itu, suami tadi itu yang sepatutnya dapat 1/2, dia akan berpindah mendapat 1/4. Dikurangkan bahagian dia. Dapat tetap dapat, dapat tetap dapat. Cuma dikurangkan. Ni dia punya ilmu faraid itulah tuan-tuan. Dia punya bahagian dia berubah-ubah ikut situasi. Sama juga anak perempuan. Sebagai contoh anak perempuan tuan-tuan. Anak perempuan asalnya kalau ayahnya mati ataupun ibunya mati, dia layak dapat 1/2 kalau dia seorang. Dia seorang anak perempuan tunggal. Dia dapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh ayahnya ataupun ibunya. 1/2. Tetapi kalau anak perempuan tadi itu lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang, 15 orang. Contohlah tuan-tuan. Maka mereka akan berkongsi 2/3. Bukan seorang 2/3. 2/3 itu nanti dibahagi dengan berapa orang? Contoh 2 orang, dibagilah dengan 2 orang. Contoh 3 orang, dibagilah dengan 3 orang. Dia berubah. Dapat ke tidak? Tetap dapat. Anak laki dapat macam mana tuan-tuan? Berapa bahagiannya anak laki? Anak laki dapat berapa bahagiannya? Ingat, tak ingat? Anak laki dapat berapa bahagian? Anak laki tidak disebut kadarnya dalam Quran. Sebab dia dalam kategori asobah, baki. Contoh saya mati, saya ada 5 orang anak lelaki. Berapa bahagian 5 orang anak lelaki? Dia ambil semua, dibagilah 5 sama rata. Satu bahagian. Dia tak disebut kadarnya berapa. 1/2 ke 1/3 tak ada. Dia disebut sebagai asobah. Dapat baki. Itu anak lelaki. Baik. Sama juga ibu. Ibu asalnya boleh dapat 1/3. Tetapi disebabkan si mati itu ada anak, maka si ibu dapat 1/6. Ataupun apabila si mati itu ada saudara, maksudnya saudara seibu sebapa, maka ibu akan dapat 1/6. Ibu tak akan dapat 1/3. Ini yang dikatakan al-hajbu, pendindingan. Maksudnya didinding, dihalang daripada mendapat bahagian yang asal. Dia akan pergi ke bahagian yang dia dihalang daripada mendapat yang asal lah. Dia dapat yang lain. Tapi pasti dapat. Okey, boleh. Ada soalan? Sebelum saya tutup. Dan nak azan dah ni. Okey, ada soalan? Boleh faham? Itu baru mukadimah je tuan-tuan. Boleh? Boleh faham?
Oh, dah faham dah. Kalau periksa SPM dah keluar result dah bagus semua ni. Jadi itulah situasinya. Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada tuan-tuan, saya pergi seterusnya ambil lebih kurang ada 5 minit lagi. Okey, ada pula tuan-tuan yang tadi itu disebut sebagai al-hajbu nuqsad, penghalangan pendidikan yang mengurangkan bahagian. Manakala kategori yang kedua disebut sebagai al-hajbu hirman, penghalangan pendidikan yang mana ditolak harta pusakanya secara mutlak. Maksudnya langsung tak dapat. Sebagai contoh, datuk. Saya mati. Saya ada ayah. Saya ada datuk. Jadi datuk dihalang daripada mendapat harta pusaka saya sebab siapa yang halang? Bapa. Nenek asalnya layak tak dapat harta pusaka? Layak. Tetapi apabila saya mati tuan-tuan, ibu saya ada. Nenek saya pun hidup juga. Jadi nenek dihalang untuk mendapat harta pusaka saya. Siapa yang halang? Yang halang ibu saya. Saya mati tuan-tuan. Saya ada anak, saya ada cucu. Cucu saya dihalang daripada mendapat harta pusaka saya sebabkan saya ada anak. Jadi di situ dihalang secara mutlak daripada mendapat harta pusaka. Sebab ada waris lain yang lebih layak, yang lebih hampir. Jadi kategori lebih kurang ada sekejap, ada 16 waris yang dihalang secara mutlak. Maksudnya langsung dia tak dapat dan ada senarai siapa yang menghalang ni. Contoh, kalau kat sini tuan-tuan, datuk. Siapa yang halang datuk daripada dapat pusaka? Bapa. Kalau kita duduk dalam kategori datuk, contohnya datuk. Kita ni datuk tuan-tuan. Yang mati siapa? Cucu. Tapi cucu yang mati tu ada tak ayah? Ada. Jadi kita datuk tak dapat. Ayah dapat. Tapi kalau cucu tu yang mati, bapanya tadi, ayahnya tak ada, kita sebagai datuk hidup, baru kita dapat. Itu penghalangan secara mutlak. Maksudnya langsung tak dapat. Yang kategori pertama tadi, terhalang untuk mengurangkan sahamnya saja. Daripada saham yang asal pergi ke saham yang lebih sikit. Daripada 1/2 pergi 1/4. Daripada 1/4 pergi 1/8. Daripada 1/3 pergi 1/6. Daripada 1/2 pergi 2/3. Itu dikurangkan bahagiannya. Dikurangkan sahamnya. Manakala yang kedua, hijbu hirman ni tuan-tuan, dihalang terus secara mutlak tak dapat. Sebab ada waris yang lain. Sebab tu kadang-kadang, si Fulan mati. Kamu tak dapat ke tak? Sebab, kamu bukan bapa saudara kepada si mati ke? Betul, saya bapa saudara. Tapi disebabkan si mati ada anak lelaki, kami tak dapat. Disebabkan si mati ada bapa, jadi bapa saudara pun tak dapat, dihalang. Itu dihalang secara mutlak. Maksudnya ada waris yang lebih hampir, ada waris yang lebih layak, ada waris yang mana dia punya kedudukan nasab lebih hampir dengan si mati. Jadi yang jauh tu tuan-tuan, dia akan dihalang dengan yang lebih dekat lah. Dia lebih kurang ada 16. Contoh yang kedua, saudara lelaki seibu sebapa. Ini maksudnya adik-beradik kepada si mati. Dia dihalang terus daripada mendapat harta pusaka si mati. Siapa yang halang? Si mati ada bapa. Si mati ada anak lelaki. Si mati ada anak lelaki kepada anak lelaki. So, cucu lelaki. Cucu lelaki. Maksudnya cucu lelaki kepada anak lelaki. Jadi adik-beradik si mati dihalang. Langsung tak dapat. Kerana ada waris yang lebih
hampir. Boleh faham tuan-tuan? Itu dia punya ranking kedudukannya lah. Okey. Boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh kot insya-Allah. Boleh tak boleh, cakap je boleh insya-Allah. Itu je. Kalau nak faham lebih detail, tuan-tuan boleh rujuklah dalam 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 Mr. Google pun banyak tuan-tuan. Okey, baik. Sebelum saya nak mengakhiri, ada soalan? Boleh? Boleh tuan-tuan? Satu. Kalau si mati itu ada insurans, duit insurans tu dianggap sebagai harta pusaka ataupun tidak? Baik. Duit insurans, okey, dia dua, satulah tuan-tuan. Insurans ni tuan-tuan, dia kalau nama insurans ni saya fobia sikit. Sebab insurans ni tidak patuh syariat. Tidak patuh syarak. Yang patuh syarak disebut sebagai takaful. Dia ada beza. Kita kena bezakan insurans dengan takaful. Fungsinya hampir sama. Tapi ni Islam, ni bukan Islam. Itu je lah. Tak apalah. Yang tu tuan-tuan kena fahamkan. Sebab dia beza. Tuan-tuan nak ambil insurans kan ambil takaful. Ambil takaful. Takaful tu Islam. Tuan-tuan nak ambil apa? Insurans. Insurans tu bukan Islam. Maksudnya tidak patuh syariat. Dia terlibat dengan riba. Dia terlibat dengan gharar. Dia terlibat dengan tidak patuh syariat. Okey, baik. Fatwa negeri, fatwa muzakarah, fatwa kebangsaan ada menyebut bahawasanya yang dikatakan takaful ataupun insurans tu tuan-tuan, ia adalah termasuk dalam harta pusaka. Dalam jawatankuasa muzakarah kebangsaan dah sebut dah. Cuma hari ini tuan-tuan, ada satu yang dikatakan takaful tu, dia ada hibah. Maksudnya dalam takaful tu tuan-tuan, dia dah sebut bahawasanya apabila aku mati kelak, segala harta ataupun hasil daripada takaful tadi tu saya berikan kepada penerima hibah dalam konteks dalam bentuk hibah. Sebab tu kalau tuan-tuan hari ini tengok dalam yang takaful hibah, takaful hibah, takaful, yang tu tuan-tuan, yang mana apabila kita mati nanti manfaat daripada hasil takaful tadi tu tuan-tuan terus pergi dibayar pada siapa? Pada waris yang sudah kita nyatakan sebut. Itu takaful tu rasanya dalam beberapa tahun yang lepas lah, 5, 7, 8 tahun yang lepas baru ada takaful hibah. Sebelumnya belum ada lagi. Sama ada takaful ataupun insurans. Sebab tu apabila yang tuan-tuan ambil dulu 20 tahun dulu tuan-tuan ambil kan, yang tu hibah tu tak ada lagi. Jadi kalau tuan-tuan mati nanti manfaatnya tu akan menjadi harta pusaka. Biasanya syarikat-syarikat pengendali takaful ataupun insurans dia akan minta pertama sijil faraid. Sijil faraid ataupun perintah pembahagian pusaka. Sebab dia akan bayar manfaat takaful ataupun insurans itu kepada waris-waris faraid tadi. Tapi kalau tuan-tuan ambil takaful yang terkini yang banyak konsep ada di dalamnya konsep hibah, maka apabila kita meninggal dunia, kita ditimpa kita meninggal dunia, kita matilah tuan-tuan, manfaatnya akan terus dibayar kepada beneficiary. Orang Jawa katalah penerima hibah yang sudah kita tulis tadi tu. Yang tu tertakluk di bawah Akta Pentadbiran dan Kewangan Islam 2013. Memang dah disebut, dah ada. Yang tu tak boleh dipertikaikan. Dia berbeza dengan KWSP. KWSP dia penama saja tuan-tuan. Yang penama tu hanya sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah dah dapat duit pampasan KWSP, dia kena agih-agihkan kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum faraid. Itu beza. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Boleh ya?
Okey. Ada soalan lagi? Bulan depan dah. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terus kita dapat memahami ilmu. Salah satu daripada ilmu yang mula-mula sekali dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Akhir kalam, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Allah.